guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini kita dikejutkan satu kenyataan yang begitu pedas daripada timbalan Ketua Polis Negara. Siapa yang tidak kenal dengan Ayub Khan, seorang yang begitu tegas dan berani dalam melakukan tanggungjawab beliau. Tahniah kita ucapkan. Dan antara kenyataan yang dikeluarkan oleh timbalan Ketua Polis Negara ini, beliau mengatakan, katanya mereka yang rasuah tapi salahkan kaum lain pula. Kenapa? Sehingga begitu sekali ya, timbalan Ketua Polis Negara ini membuat kenyataan yang begitu, bagi saya adalah satu kenyataan yang begitu pedas sekali. Dan satu perkara lagi, Kelantan, 13.000 hektar hutan ditara. Apa sudah berlaku kepada kerajaan Kelantan ini, sahabat-sahabat semua? Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Jadi untuk yang pertamanya, saya ingin membawakan Anda untuk melihat kenyataan pedas daripada timbalan Ketua Polis Negara. Kita yang tak kuat iman, ambil rasuah, salahkan pula kaum lain. Pedas ucapan daripada Ayub Khan. Itu antara ucapan yang diberikan oleh timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin, menyinggung sikap kebanyakan orang hari ini yang mengaitkan amalan rasuah dengan isu kaum. Kata beliau, ada pihak yang apabila didakwa atas perbuatan rasuah, mereka pula menyalahkan kaum lain. Ada juga pihak-pihak tertentu yang cuba mengaitkan rasuah ini dengan isu perkauman, tambahnya. Dan mereka bertanya, kenapa tak tangkap pemberi rasuah? Kebanyakan pemberi rasuah ini orang bukan Islam. Itu antara persoalan yang diberikan oleh timbalan Ketua Polis Negara ini, ataupun ditanya oleh setengah pimpinan ya daripada sebuah parti. Itu pun nak dijadikan isu perkauman. Kalaulah kita orang Islam, kalau kita betul-betul kuat iman, katanya, kita tak akan ambil rasuah. Tak perlu kita menyalahkan orang lain, katanya dalam satu majlis yang berlangsung hujung Julai lalu. Video itu hanya dimuat naik semalam di Facebook miliknya. Kata Ayub Khan, zaman ini adalah zaman semua orang perasuah. Beliau mengingatkan tentang istilah fasad, iaitu kerosakan, di mana ungkapan itu paling banyak disebut dalam Al-Quran selepas perkataan solat. Katanya lagi, fasad terbagi kepada dua kategori, yaitu melibatkan individu yang sedar dia melakukan kerosakan, manakala kategori kedua yang lebih bahaya, membabitkan pihak pembuat kerosakan tetapi mendakwa dirinya sedang berbuat kebaikan. Fasad disebut 50 kali dalam Al-Quran. Itu menunjukkan betapa jijiknya rasuah ini, kata timbalan Ketua Polis Negara ini lagi. Malangnya, katanya lagi, malangnya daripada tangkapan yang kita buat, banyak yang ditangkap adalah orang Islam, ujarnya lagi. Ayub Khan berkata orang Islam tidak perlu menyalahkan orang bukan Islam apabila membincangkan isu gejala rasuah, termasuklah dengan mengaitkannya dari sudut pemberi ataupun penerima. Tambahnya, kamu orang Islam yang terima, kita yang menerima rasuah, tapi kita nak salahkan orang lain pula, katanya lagi. Jadi pada Ogos 2022, Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengaitkan orang bukan Islam dan bukan Bumi Putra sebagai punca berlakunya amalan rasuah di negara ini. Menurut Hadi lagi, golongan bukan Islam dan bukan Bumi Putra juga merupakan kumpulan yang paling banyak merosakkan politik dan ekonomi negara. Itu antara tuduhan yang dibuat ya oleh Presiden Lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Saya percaya ini adalah cara ya untuk mereka cuba memusingkan fakta. Sedangkan apa yang dikatakan oleh timbalan Ketua Polis Negara ini, yang paling banyak mengambil terlibat dalam rasuah adalah orang Melayu yang beragama Islam, katanya. Kenapa perlu menyalahkan orang lain? Itu satu kenyataan yang pedas. Jadi kita yang tak kuat iman ambil rasuah, salahkan kaum lain pula, katanya lagi. Itu antara satu kenyataan yang pedas, sahabat-sahabat semua. Jadi kita ingin lihat bagaimana walaupun lebay-lebay pemimpin daripada PAS dan Bersatu akan memusingkan ataupun menjawab, memberikan dalil persoalan yang diberikan oleh timbalan Ketua Polis Negara ini. Jadi sahabat semua, satu perkara lagi yang ingin saya kongsikan adalah berkaitan dengan Kerajaan Kelantan. Kerajaan PAS meluluskan 13.000 hektar hutan ditara. Penduduk berisiko diancam binatang liar. Wow, adakah Kelantan, pemimpin-pemimpin mereka ini
tidak tahu lagi ya bagaimana untuk meningkatkan KDNK ataupun pendapatan negeri di bawah pimpinan PAS ini dengan membotakkan kepala, dengan pembalakan. Adakah itu saja yang mereka tahu? Membalak, jual balak dan sebagainya. Jadi Kerajaan Negeri Kelantan telah meluluskan 48 projek membabitkan keluasan 13,000 hektar hutan untuk dibuka dalam tempoh 3 tahun. Pengurusi Persatuan Aktivis Sahabat Alam Kuasa Hafizuddin Nasaruddin bimbang pelbagai ancaman binatang terpaksa dihadapi penduduk disebabkan habitatnya semakin mengecil. Jadi jika ia dibiarkan banyak lagi pembukaan tanah katanya. Dan sebelum itu beliau mahu calon menang pada pilihan rakyat kecil di Dewan Undangan Negeri pada 17 Agustus berjuang ya ataupun memperjuangkan isu kemusnahan hutan di kawasan tersebut. Menurutnya lebih banyak tanah akan dibuka yang akhirnya menjejaskan kehidupan penduduk terutamanya orang asli sekiranya isu berkenaan tidak diperjuangkan dan diberi keutamaan. Apa yang kuasa minta, calon yang menang tidak kira Barisan Nasional ataupun PAS Perikatan Nasional perlu ada komitmen tinggi dan membantu untuk memperjuangkan isu kemusnahan hutan di DUN Negeri. Katanya lagi kita tidak mahu kelulusan tebang habis atau cuci mangkuk dilakukan kerana terlalu banyak kesannya yang perlu ditanggung oleh penduduk setempat terutamanya di kawasan penempatan orang asli. Katanya di petik Berita Harian. Selain daripada gangguan mungkin binatang luar diancam oleh binatang liar, ya satu lagi yang menjadi ancaman adalah banjir. Kerana tidak ada pokok-pokok lagi, kerana sudah menjadi botak dan ini memudahkan ya untuk kebanjiran. Ya, banjir pasir lah, banjir tanah lah dan sebagainya akan berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi saya pun tidak pastilah. Jadi kita harapkan Kerajaan Kelantan, Menteri Besarnya, Timbalan Menteri Besar ya harus menjawab ya perkara ini, bukan berdiam diri dan juga memberikan dalil dan sebagainya. Karena seperti mana yang dinyatakan oleh aktivis ini, ya ini berbahaya, memberikan kebahayaan ya kepada penduduk di DUN Negeri ini. Ya, untuk berisiko diancam binatang liar, kalau hujan mungkin akan banjir dan sebagainya. Itu pandangan daripada aktivis ini dan saya sendiri agak bersetuju ya dengan pandangan itu sebenarnya. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan Anda khususnya rakyat di Kelantan di DUN Negeri ini? Adakah Anda akan terus membiarkan kerajaan PAS, Parti Islam Semasa di Kelantan ini ya terus membutakkan hutan, ya membotakkan mentara dan sebagainya seperti mana yang berlaku di negeri ini? Jika Anda tidak mau ia berlaku, buatlah pilihan yang tepat, ya. Jangan ulangi kesilapan lalu. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua, itu dia dua perkara yang saya kongsikan bersama dengan Anda. Yang pertama tadi, apabila Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan membuat satu kenyataan yang begitu pedas katanya, kamu yang tidak kuat iman, ya kamu yang menerima rasuah, tapi kenapa pula salahkan kaum lain? Pedas sahabat semua. Tidak pasti kalau didengar oleh walaun-walaun lebay-lebay, pemimpin PAS bersatu mungkin ada yang masuk gua ataupun mereka buat-buat tidak tahu saja mana satu ya pilihan mereka. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.